Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kali ni kita nak melihat ataupun kita nak cerita sikit pasal cahaya. Okey. So, cahaya ni sebenarnya adalah salah satu daripada gelombang, salah satu daripada gelombang wave, and dia adalah salah satu daripada spektrum dalam gelombang elektromagnet. So gelombang elektromagnet kita ada 7 kat sini, daripada radio, mikro, inframerah, UV, UV, X-ray dan gamma. Tengah-tengah tu kita ada nampak visible light, visible light ataupun spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak ni maknanya cahaya lah. Yang mana kita ni manusia melihat ataupun mata kita melihat berdasarkan ataupun kita detect kehadiran cahaya. So ada cahaya barulah kita boleh melihat. So mata kita dicipta untuk detect salah satu daripada spektrum ni saja. So mata kita tak boleh tengok inframerah, mata kita tak boleh tengok UV, X-ray and gamma, tak boleh. So mata kita hanya detect kehadiran spektrum cahaya tampak or visible light. So bila kita cerita dia sebagai gelombang, so gelombang ni maksudnya cahaya itu sendiri boleh melakukan ataupun boleh berlaku 4 fenomena. There's 4 fenomena boleh berlaku kepada cahaya. So apakah fenomena tu? Yang pertama, cahaya sama seperti gelombang-gelombang yang lain. So kita ada belajar gelombang air, bunyi, elektromagnet and also cahaya. So dia boleh melakukan ataupun boleh berlaku 4 fenomena. Yang pertama, cahaya itu boleh dipantulkan, pantulan. Boleh dipantulkan. So dia ada hukum pantulan yang mengatakan sudut tuju, sudut tuju ni, bila cahaya bergerak, ni sudut ni dan sudut sebelah sini, sudut pantulan tu sudut dia sama. Pada permukaan satah yang rata, cermin yang rata. Yang seterusnya dia boleh berlaku pembiasan. Pembiasan ni bila cahaya bergerak, medium yang berbeza, apa jadi pada cahaya? Cahaya tu akan jadi bengkok. Pembengkokan cahaya melalui medium yang berbeza. Itu kita panggil pembiasan. Contoh, kalau kita ada cawan, ada straw, letak straw. Nampak straw dalam cawan tu bengkok sikit. Sama juga kita melihat bintang, kita nampak bintang tu sebenarnya kedudukan yang kita tengok tu, itu bukan kedudukan yang sebenar sebab berlakunya pembiasan. Okey, so contoh lain, kolam. Tengok dalam kolam nampak macam cetek, tapi sebenarnya kolam tu dalam. Yang itu pun pembiasan. Okey, so waktu zaman Newton, so ada dua pahaman lah. So ada yang mengatakan gelombang ni adalah cahaya adalah gelombang. Ada juga yang katakan cahaya ni adalah zarah. So waktu tu kenapa? Because cahaya tak boleh berlaku dua fenomena. Sehinggalah Thomas Young dia buat eksperimen Dwi Celah Young. So eksperimen tu membuktikan yang cahaya boleh berlaku pada cahaya pembelawan dan juga interference. So pembelawan maksudnya cahaya tu boleh disebarkan. Interference, apa yang berlaku bila berlakunya interference adalah cahaya tu kita letak satu cahaya melalui dua celah yang kita nampak dekat skrin, terhasilnya fringes ataupun pinggir. Pinggir tu pula disusun cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap mengikut cahaya yang kita guna. Kalau warna merah dia akan keluar merah gelap, merah gelap, merah gelap. Kalau pakai warna biru, biru gelap, biru gelap, biru gelap. Okay, so itu adalah hasil daripada eksperimen interference yang dilakukan oleh Thomas Young. So dari situ kita dapat tahu yang cahaya itu adalah sebenarnya gelombang. Sebab cahaya dia seperti air juga, dia boleh berlaku empat fenomena. So barulah diklasifikasikan sebagai gelombang. Okay, so dalam SPM, so pelajar akan belajar berkaitan dengan gelombang. So bukan sahaja cahaya, so kita akan belajar berkaitan dengan gelombang. So kita ada 4 gelombang sebenarnya yang belajar dalam topik wave. So cahaya adalah salah satu, air, elektromagnet dan juga bunyi.
Yang membeza-bezakan 4 gelombang ni hanyalah sama ada dia melintang atau membujur sifat dia. Tapi empat-empat ni masih boleh melakukan 4 fenomena yang saya ceritakan tadi. Dia boleh dipantul, air, cahaya, elektromagnet bunyi boleh dipantul, boleh dibias, boleh dibelau dan boleh berlaku interference. So kalau Englishnya adalah reflection, refraction, diffraction dan interference. Tu dia punya 4 fenomena yang boleh berlaku kepada gelombang yang kita belajar ni. Okey. So tu secara ringkasnya lah. And then ada satu lagi topik yang berkaitan dengan cahaya dalam SPM. So ini adalah berkaitan dengan konsep, iaitu fokus kepada 2 fenomena sahaja, iaitu fenomena pantulan yang dilakukan oleh cermin, yang berlaku kepada cermin, ataupun pembiasan yang berlaku kepada kanta. Contoh macam cikgu tengah pakai ni, ini adalah kanta mata. Pergi kedai memang dia tulis kedai cermin mata, tapi ini adalah kanta mata. So fenomena yang berlaku masuk ke mata cikgu ni adalah pembiasan. So cahaya masuk dan dibiaskan ke mata, retina mata untuk melihat dengan jelas, especially orang yang rabun. Okay, so pantulan macam cermin, contohnya kita ada cermin, pertama kita ada cermin satah. So contoh macam ni, berdiri depan cermin. Kita berdiri depan cermin, kita objek. Diri kita dalam cermin, yang itu adalah image. So apa ciri image yang kita nampak dalam cermin? So pertama kita nampak ciri kita tegak. So kalau kita berdiri kepala dulu, dalam cermin pun nampak kepala dulu dekat atas. Okay, tegak. And maya. Maya bermaksud image tu tak boleh dipancarkan, dia duduk dalam cermin tu. Okay, sama saiz. Kalau tinggi kita berapa, tengok dalam cermin, itulah tinggi kita, cermin satah. Okay, songsang sisi ni, angkat tangan kanan. Dalam cermin, image kita angkat tangan kiri. Yang last sekali adalah jarak kita dengan cermin dan jarak image kita dengan cermin, jaraknya adalah sama. Okay. So dua cermin lain, ni cermin melengkung. So kita ada cermin cembung yang selalu kita nampak dekat kedai, especially macam 7-Eleven, okay, dekat kedai runcit, dekat tepi jalan. Itu semua menggunakan cermin cembung. Kenapa? Sebab image yang terhasil akan menghasilkan image yang lebih kecil. So bila image lebih kecil, kita akan nampak keseluruhan kawasan. Ataupun kalau kita tengok selalu macam orang pakai fish eye. Okay, kamera tu fish eye. So nak dapat gambaran yang lebih luas. Tapi semua orang jadi lebih kecil. Barang-barang dalam kedai tu jadi lebih kecil. Tapi kita nampaklah, boleh kata keseluruhan kedai. Itu kita guna cermin cembung. Okey, cermin cekung. Cermin cekung kat mana? Cermin cekung, antara yang ada cermin cekung adalah cermin solid dan juga cermin pergigian. Doktor gigi guna cermin ni. Supaya dia nak nampak gigi kita maya, tegak dan besar. So cermin tu didekatkan dengan objek. Objek tu dekat dengan cermin. Okey, objek dekat dengan cermin. So maya, tegak dan besar. Okay, so untuk cermin cekung dan kanta cembung, image dia berbeza-beza. Berbeza-beza ikut kedudukan. Okay, ikut kedudukan. Ada 5 kedudukan yang kita kena tahulah. Sama ada jauh daripada center, jauh dari titik fokus, ada 5 kedudukan kat situ. So, yang sama di sini adalah cermin, fenomena dia pantulan. Kanta, fenomena dia pembiasan. Fenomena tak sama. Yang sama di sini adalah ciri-ciri image. Ciri-ciri image. So ciri-ciri image untuk cermin cembung sama dengan ciri-ciri image kanta cekung. Walaupun kanta aplikasi dia adalah pembiasan. Dia menggunakan pembiasan, bukannya pantulan. Okay, ciri-ciri image dia sama. Maya, tegak, kecil. Begitu juga cermin cekung, image dia sama dengan kanta cembung. So dia ikut kedudukan. Ada 5 kedudukan dekat situ. Kalau dari jauh, dekat belakang ni image-nya kecil. Okey, kita ambil dari belakang lah. Kecil. Kalau di C, sama saiz. Kalau dekat tengah ni antara C dengan F, besar. Duduk dekat F besar. Lagi dekat dengan cermin, lagi besar. Okey, tapi 3 yang belakang, kalau kita tengokkan, image-nya akan jadi songsang, terbalik. Image terbalik. Okey, songsang, songsang, songsang. 2 yang depan tegak. Kalau nak cuba ni boleh guna garfu. Boleh guna sudu. So tengok dekat sudu. Okay, tengok dekat sudu yang licin kan? Yang licin kan? Tengok kat sudu, nampak image kita dalam sudu tu. Songsang, terbalik. Kepala kat bawah, badan ke atas. Boleh cuba.
Okay, so untuk Kanta pula ada dia punya aplikasi kat sini. Setiap kedudukan tu aplikasi dia berbeza. Maksudnya jarak objek dengan Kanta tu mempengaruhi image yang terhasil dan aplikasi yang kita guna. Okay, sebagai Kanta teleskop, kamera, mesin fotokopi, projektor, Kanta mata dan Kanta pembesar. Okay, so untuk Kanta juga ada dipanggil persamaan Kanta. So inilah yang digunakan untuk membina teleskop, membina mikroskop, okey. Membina teleskop, membina mikroskop. So dekat sini kita ada contohnya untuk teleskop, kita nak tengok bintang dan sebagainya, kanta mata yang dekat dengan mata kita. Okey, yang kita letak dekat dengan mata, kanta mata mesti menggunakan kuasa yang tinggi. So bila kuasa dia tinggi, dia punya panjang fokus ni F-nya lebih pendek. Kanta objek yang depan. Kalau perasan kalau teleskop dia punya tu panjang. Sebab kanta objek dia lebih panjang, F dia lebih panjang. F lebih panjang, kanta mata F lebih pendek. So berdasarkan formula kuasa, kalau panjang fokusnya panjang, kuasanya lebih rendah dan sebaliknya. Kalau panjang fokus dia pendek, kuasanya tinggi. So itu untuk membina teleskop. Okay. So teleskop pada pelarasan normal. So kita boleh cari juga pembesaran dan sebagainya. Okey. So itulah secara ringkas berkaitan dengan topik cahaya. Okey, so itu sahaja untuk kali ini. Jumpa korang dalam video-video yang akan datang. Bye bye.